Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berkongsi tentang konsep asas pewarisan. Satu konsep yang ramai di kalangan kita sama ada kurang faham, tidak faham ataupun buat-buat tak faham. Pertama, kita akan cerita tentang apa itu vaksin pusaka dan kita juga akan cerita tentang apa itu fast track pusaka. Sebelum kita pergi tentang konsep asas pewarisan, kita kena tahu dulu apakah isu-isu pusaka. Banyak isu-isu pusaka. Pertama, cerita tentang harta orang mati terbeku. Ada 70 bilion harta orang mati terbeku sebab tidak diuruskan dengan betul. Begitu juga terlalu banyak geran-geran tanah masih lagi nama orang mati. Sebab apa? Sebab waris tak pandai uruskan sampailah dapat tukar nama daripada nama isi mati kepada orang hidup balik. Adalah hampir 1 juta geran tanah masih lagi nama orang mati. Masalah besar tu. Lagi satu, kebiasaan kita adalah suka tahu nama banyak-banyak dalam geran. Bila mati tahu nama waris. Bila mati tahu nama waris. Akhirnya satu geran tanah tu kadang-kadang ada berpuluh-puluh nama. Itu bukan penyelesaian baik. Itu akan menjadikan tanah yang sepatutnya produktif menjadi tanah yang bermasalah. Satu geran ada banyak nama. Cuba elakkan. Lagi satu, kita selalu dengar cerita tentang waris bergaduh sebab pusaka. Itu pun sebab mindset masyarakat bila cerita tentang pusaka. Aku kena tuntut, aku kena tuntut, aku kena tuntut. Itu yang menjadi masalahnya. Lagi satu apa? Ini hal. Kadang-kadang bila ada pusaka, waris yang tahu dia nak tuntut hak dia. Tuntut hak dia. Bila arwah berhutang, tak ada siapa peduli pun membayar hutang arwah. Akibatnya, arwah pergi dengan hutang tidak berbayar. Hutang halang masuk syurga tuan-tuan dan puan. Lagi satu apa? Kereta. Ini pun satu hal. Ramai orang tak tahu, kereta milik arwah, milik si mati, perlu dibuat sesuatu supaya nama arwah keluar. Dan nama orang hidup masuk sebagai pemilik rasmi pada kereta tersebut. Dan apakah syarat wajib untuk tukar nama? Tengok itu. Ada surat pentadbir pusaka ataupun pihak berkuasa yang keluarkan kebenaran khas. Maksudnya, kalau ada kereta ke, lori ke, motor ke, milik orang mati, perlulah dapatkan surat perintah. Dari mana dapatkan surat perintah tu? Sama ada daripada unit pusaka kecil, daripada amanah raya, ataupun daripada mahkamah tinggi. Barulah kita sebut dapat tukar nama. Kalau tak tukar nama macam mana? Nasib baik je PJ baik. Dia benarkan lagi, kalau atas nama si mati pun dia benarkan lagi untuk renew road tax dan beli insurans 6 bulan. Tapi maksimum 5 tahun. Lepas tu tak boleh dah. Dulu lagi pendek, sekarang dah dipanjangkan. Itu pun ramai orang leka tak kisahlah dengan orang mati, perut pakai. Tu sedar-sedar habis tempoh. Lepas tu tak boleh pakai. Akhirnya kereta tu pun mati sama dengan tuan asalnya. Okay. Banyak masalah pusaka. Kalau kita nak cerita panjang. Tetapi isunya adalah memang ada banyak masalah pusaka. Jadi orang tanya, kenapakah masalah itu berlaku? Mudah saja. Ada dua punca utama. Apa dia? Punca pertama adalah pemilik harta semasa hidup tidak ada vaksin pusaka. Apa itu vaksin pusaka? Simple saja. Kita kena buat masa hidup. Apa dia? Kita kena susun harta kita, cari harta banyak-banyak, cukup. Lepas tu susun dengan teratur. Lepas tu pastikan ianya cukup syarat status. Memang kita punya. Jangan ngada-ngada nak beli rumah pakai perjanjian tepi. Jangan kita nak beli rumah atas tanah orang lain. Jangan, bahaya. Jadi kita pastikan harta kita tersusun dan status pemilikan kita betul. Kemudian apa? Kita lantik wasi. Wasi itu siapa? Wasi itu adalah orang yang kita lantik, kita percaya supaya bila kita meninggal nanti, dia lah yang akan memulakan proses urus pusaka kita. Yang ketiga apa? Kita pastikan kita ada duit dana pantas. Duit yang tidak beku kalau kita mati. Apakah jenis duit tu? Duit yang ada dalam tabah haji berpenama. Duit dalam KWSP yang berpenama. Takaful hayat kita yang kita letak penama. Jadi tiga-tiga ni kalau kita mati, duit itu dapat sampai kepada waris tanpa memerlukan surat kuasa. Kalau kita ada duit di ESB, kita ada duit di bank, nak keluar duit lepas kita mati, waris-waris perlu dapatkan surat kuasa.
nak dapat kuasa kena bincang-bincang dan sebagainya, bicara pusaka. Jadi pastikan kita ada duit yang dalam bentuk yang boleh cair dan sampai pada waris walaupun kita telah tiada. Yang keempatnya, kita pastikan ada pakar pusaka yang akan bantu waris kita masa kita tak ada. Baik dalam bentuk moderator yang boleh bantu untuk waris-waris bermuafakat, ataupun kaunselor untuk memberi penerangan tentang hukum hakam dan juga perundangan pusaka, dan juga pakar pusaka yang boleh bawa permohonan sampai selesai. Sebab apa? Kebanyakan waris tak pandai. Sebab waris tak pandai yang tadi kita nampak pasal-pasal yang berlaku yang saya tunjukkan tadi. Dan yang kelimanya, pastikan ada dokumentasi bertulis, bertarikh dan bersaksi. Nak lantik wasi bertulis, nak lantik pentadbir harta bertulis, nak buat wasiat bertulis, nak buat pesanan pewarisan kepada wali-wali bertulis, nak buat pengisytiharan harta sejarah pun bertulis. Ini yang dinamakan vaksin pusaka dan perlu ada dibuat oleh semua orang yang mempunyai harta dan keluarga. Tapi kalau contohnya kita nak lagi kuat, kita rasa ini tak cukup, kita pakai booster. Tambah booster. Booster apa? Hibah amanah, pengisytiharan hibah. Ini booster. Kalau tak ada pun, kalau tak kritikal tak apa, boleh. Tapi kalau kritikal, elok ada booster. Okey, itu tentang vaksin pusaka. Punca kedua adalah bila mati, pemilik harta meninggal dunia, waris pula tidak pandai menguruskan. Tak pandai gunakan keadaan yang betul. Keadaan yang betul adalah fast track pusaka. Apa itu fast track pusaka? Fast track pusaka adalah 5 proses yang perlu dilalui dengan teratur. Apa dia? Pertama, kalau ada ahli keluarga kita meninggal dunia, pastikan kita dapatkan khidmat permulaan dari pakar. Kalau kita tak pandai, at least dia beritahu apa yang kita perlu buat. Ya? Dapat khidmat pakar. Di pusaka kita menawarkan saja percuma. Call saja. Dan pastikan juga kita kumpulkan fakta. Fakta apa? Fakta 3W3H. Apa dia? Waris, harta, hutang dan hasrat. Kita tahu dulu. Itu basic. Kemudian apa? Kemudian kita pastikan ada sesi pemufakatan antara waris. Nak pilih siapa jadi pemohon, siapa jadi pentadbir, harta-harta siapa nak dapat. Dan kos siapa nak bayar. Okey. Tapi dah risau. Kalau kita dah ada dana patah, tak kisah nak kos, kita boleh gunakan duit arwah. Dan yang keempatnya, mestilah dihantar permohonan urus pusaka secepat mungkin supaya tidak ada kelewatan. Okey. Dan dihantar permohonan di tempat yang sesuai dan betul. Sebab ada 3 tempat yang boleh kita hantar permohonan urus pusaka. Apa dia? Di unit pusaka kecil, ataupun di amanah raya, ataupun di mahkamah tinggi. Semua ketiga-tiga tempat ni ada bidang kuasa yang berbeza. Jadi kita kena tahu hantar tempat yang mana. Bila dah hantar, akan ada tarikh bicara. Pastikan bila kita pergi ke perbicaraan, jangan bawa ramai-ramai, kita datang dengan muafakat, dengan surat-surat persetujuan supaya ia dapat berjalan dengan lancar, dan semasa perbicaraan sekejap, dan akhirnya dapat perintah-perintah yang memudahkan urusan, bukan perintah-perintah yang memudarat macam tadilah. Apa perintah dia? Masuk nama ramai-ramai. Itu tak jadi penyelesai masalah. Okey tuan-tuan dan puan. Bila ada fast track ni, senanglah. Tetapi kalau masa hidupnya si pemilik harta tak ada vaksin pusaka, susah nak capai fast track. Okay. Tetapi kalau contohnya si mati tadi masa hidupnya pun tak ada buat vaksin pusaka, tetapi kalau ada di kalangan waris tahu tentang fast track, dia yang mulakan, dia yang cari khidmat pakar, dia yang kumpulkan fakta, pun boleh berlaku. Tapi kalau masa hidup tak ada fast track, tak ada vaksin pusaka, dan kemudian bila mati waris pun tak gunakan fast track, memanglah ke laut dah urusan pusaka itu. Okey. Jadi kita dah nampak tadi isu-isu pusaka, dan saya dalam industri saya nampak terlalu banyak kisah-kisah duka. Kisah suka pun ada. Jadi terlalu banyak bukti kisah-kisah benar yang menyokong kepentingan vaksin pusaka dan juga kepentingan fast track. Jadi sangat penting. Terlalu banyak bukti mengatakan pusaka akan bermasalah jika pemilik harta semasa hidup tidak ada vaksin pusaka. Okey. Jadi saya nak ceritakan 4 kisah. 2 kisah suka, 2 kisah duka. Okey, kita mula dengan kisah duka dululah. Ini cerita tentang Said, bukan nama sebenar, yang masa hidupnya hanya membuat wasiat sahaja. Okey. Apa cerita dia? Okey, dia ada latih wasi dan dia ada wasiat. Wasiat dengan siapa? Okey, Said ni ada isteri dan ada anak angkat. Sebab dia takut, aku ada anak angkat. Dia pun
Dan dia ada seorang abang. Maksudnya dia tahu kalau waris Farah ini adalah isteri dan abang yang sulung tu. Okey, yang abang seorang lah. Ya. Jadi asobah. Jadi dia pun jumpa lawyer civil. Dia tak percaya lawyer syariah ni. Dia buat lawyer civil, dia buat wasiat. Rasanya bagus lah. Dan dia mati. Dalam wasiat tu adalah harta-harta yang diwariskan kepada isteri dan ada harta yang diwariskan kepada anak angkat. Jadi bila meninggal dunia, isteri tahu abang pada suami dia ni ada hak mungkin nak menuntut. Tapi aku dah wasiat. Dia pun tak tahulah siapa nasihatkan dia. Dia pergi cuba dapatkan pengesahan wasiat itu di mahkamah syariah. Okey, kononnya okey, aku dah wasiat, mesti pertahankan. Jadi bila pergi ke mahkamah syariah, mahkamah tanya, okey, anak angkat okey lah. Yang nak dibagi pada anak angkat melebihi 1/3 tak ada masalah. Tetapi yang isterinya dipanggil lah abang tu, tanya, awak ada hak nak tak? Kata okey, aku ada hak nak juga. Jadi bila tidak berapa, tak ada pemufakatan di situ, maka wasiat kepada isteri tadi terbatal. Nampak tak? Kalau kita tak tahu, kita buat dokumen yang tidak sesuai, dia juga akan menyusahkan masalah, menjadikan masalah. Okey. Jadi setelah 2 tahun benda ni tidak selesai dan tak dapat surat kuasa. Duit yang dalam ASB pelaburan pun masih terbeku. Sebab apa? Dia tak sampai ke proses dapatkan surat kuasa. Sebab antara isi dengan abang Wang Ipar tadi tak selesai. Okey, benda mudah jadi susah. Itu kisah duka yang pertama. Kita dah tahu kisah, tapi ini kisah suka. Situasinya ialah Abu. Okey, Abu. 2 tahun, tak tahulah macam mana dia dapat wahyu apa. 2 tahun sebelum dia meninggal dunia, datang jumpa kami dan dia buat dokumen pewarisan 5/1. Okey. Situasi Abu ni lagi rumit daripada si Syed ni. Okey, dia buat semua, 5 perkara dia buat. Okey. Dan dia ada anak angkat juga sama macam Syed. Isteri pertama dia meninggal dunia. Yang di masa ambil anak angkat tu masa dengan isteri pertama. Dah lama dah kahwin. Lepas tu dia kahwin baru. Baru 3 tahun sebelum dia meninggal. Jadi yang isteri kedua dengan yang ipar-ipar dia pun belum ngam lagi. Isteri kedua dengan anak tiri pun, anak angkat dia pun belum ngam. Lepas tu dia meninggal dunia. Okey. Dia ada abang, 3 abang dan 2 kakak. Okey. Jadi dia juga ada syakat sedang berhad. Jadi rumit lah, lagi rumit daripada Syed. Tetapi sebab dia ada dokumen pewarisan 5/1, apa berlaku selepas meninggal dunia, dalam masa seminggu kita adakan sesi muafakat kepada waris. Semua setuju, yang isi kedua tu jadi pemohon, semua setuju dengan hasrat yang terkandung dalam dokumen itu. Semua adik-beradik ini setuju. Okey, rumah apa semua, duit-duit semua bagi pada isteri. Dan tapi adalah waris-waris tu dapat sagu hati. Dia tak kisah pun, walaupun mereka ada hak, tapi dia kata okey tak apa, ini titik perlu arwah. Hasrat pun ada, dia bagi pada isteri dan anak angkat tadi. Jadi isteri arwah dibantu end to end. Walaupun arwah hanya membayar dokumen pewarisan 5/1, tak sampai pun RM350. Itu kos dia. Tapi memberi penyelesaian yang baik. Ini kisah suka. Contoh, apabila kita ada dokumen pewarisan 5/1, situasinya akan lebih teratur. Okey. Ini satu lagi kisah duka. Okey, Siti. Dia masa hidupnya dia pernah lah buat loan dengan bank dan adalah pelaburan. Lepas tu ada orang kata, okey, kau dapat insurans pula, wasiat percuma. Jadi dia pun sign lah. Yang dia tak tahu, yang apa dia sign adalah dia melantik satu syarikat amanah sebagai pentadbir dia. Walaupun syarikat amanah tu kasih peluang untuk dia membuat hasrat, tetapi dia tak ambil sebab kena bayar lebih. So dia dapat free, dia hanya lantik. Dia lantik syarikat amanah sebagai pentadbir. Okey. Itu saja. Lepas tu si Siti ni ada suami, ada anak lelaki, dan juga ibu masih hidup. Jadi bila mati, okey, cakap mana tadi, tunggulah waris nak capai muafakat. Dia tak peduli pun apa hasrat. Dia kata okey, kau datang siap dengan muafakat. Tunggu, setahun lalu tak ada apa-apa. Tapi bil berjalan. Dia adalah kos-kosnya dah hampir RM20,000. Dan kalau dianggarkan, kalau nak diteruskan dengan syarikat amanah tadi, mungkin kosnya dianggarkan sampai RM80,000. Sebab berdasarkan nilai pusaka arwah hampir 1.6 ke 2 juta ringgit. Okey. Dan
dalam perbincangan tu adik-beradik Sitinya tak ada hak ni, tapi dia pujuk, dia cakap kat ibu arwah, kena ambil, mak ada hak faraid 1/6, kena ambil. Oh, 280,000 nilai dia. Dia minta pampasan tunai daripada si suami untuk memastikan rumah dan sebagainya. Suami dapat, tapi bagi kepada ibu mereka 1/6. Jadi tak selesai. Sampai sekarang pun saya dengar masih bagi belum selesai. Okey, itu cerita tentang Siti, kisah duka. Dan saya nak kongsi satu lagi kisah suka pula. Okey, kisah suka tentang Jalil. Okey, dia sempat buat bukan saja perancangan 5 dalam 1, tapi dia ada hibah. Sebab apa? Sebab dia rasa dia situasi lebih kritikal. Sebab dia ni ada kanser. Dalam masa sama, hubungan antara isteri dengan mak dia tak berapa baik. Okey, nak pastikan rumah sampai kepada isteri dia lah. Okey, jadi dia ada tabung haji, ikut SP dan sebagainya. Dia buat dokumentasi cantik, campur hibah. Jadi wasinya adalah isteri. Pada hari meninggal, si isteri menelpon kami. Katakan suami dah meninggal. Okey, tak apa. Kami pun dalam masa seminggu kami buat jadual berjumpa, berasingan. Kita jumpa isteri asing dengan ibu dia asing sebab mereka tak berapa ngam. Dan kami tunjukkan dokumen yang dibuat oleh arwah Jalil ni, semua setuju. Jadi, dan kos yang kami kenakan kepada isteri diambil pada tabung haji. Telah dinyatakan juga dalam dokumen wasiat mengatakan boleh guna duit tabung haji ni untuk kos-kos berkaitan dengan rusaka. Tak banyak pun kita charge. Dan kita pun buat end to end. Rumah telah dihibah kepada isteri. Ibu pun tak tuntut, dan ibu pun ada dapat duit sebab ada dinyatakan dalam dokumen mengatakan ada sebahagian bagi pada ibunya. Jadi tak ada masalah. Semua selesai dengan baik. Nampak tak? 2 kisah suka disebabkan arwah membuat perancangan. 2 kisah duka yang situasinya lebih kurang rumit daripada yang 2 kes yang suka tadi, tetapi disebabkan tidak ada perancangan, dia menjadi masalah yang besar. Jadi rumusannya, semua orang sebenarnya perlu pakej pewarisan 5 dalam 1 tadi. Itu wasi pusaka. Apa terkandung dalam 5 dalam 1? 1, kita mesti ada aset yang tersusun, wasi yang sesuai, dilantik, dana pantas yang mencukupi, lepas tu pakar untuk bantu waris, dan 5, dokumen-dokumen pewarisan yang sesuai dan yang perlu. Ya. Berapa harganya? Sekarang ni RM330. Sekali bayar untuk semua hidup, boleh ubah berkali-kali. Jadi macam bagus. Tetapi hairan, kenapa dah tahu penting, dah terbukti berkesan, terbukti kalau tak ada banyak mudarat, harga pun murah, 330 sekali semua hidup, masih ramai yang tak buat perancangan pewarisan 3 dalam 1. Kenapa? Mungkin tak mampu. Tak mungkin. Kalau mati lagi 20 tahun, kalau kita contohlah, okey, 330 bahagi hanya RM16.50 setahun. Okey, kalau sebulan RM1.37 sebulan, takkan tak mampu. Padahal nak buat langsir, kalau buat pindah rumah baru, buat langsir 2,000 mampu. Kalau contohnya baru pindah rumah baru, buat housewarming, kos 3,000 mampu. Ada kambing golek bagai. Okey, pergi bercuti ke Langkawi, habis 4,000 mampu. Tetapi nak buat dokumen pewarisan 5 dalam 1, RM330 tak mampu. Beli handphone pun kadang mampu. Jadi sebenarnya bukannya tak mampu, prioriti dan juga kefahaman itu yang salah. Ya? Dan ada yang kata tak ada masa, sibuk. Alamak, I follow drama boleh, layan YouTube boleh, main golf setiap minggu boleh, kenapa tak boleh luangkan masa untuk buat perancangan pewarisan? Okey, saya tak faham. Jadi tak tahu. Okey, kalau nak tahu mudah saja. Sudah jadi ahli pusaka online, kita akan bimbing dengan cara yang teratur sampai jadi. Okey, jadi sebenarnya tak ada sebab lagi untuk tuan-tuan dan puan mengelak daripada membuat perancangan pewarisan 5 dalam 1. Okey, nak percuma pun boleh. Okey, macam mana? Rajin-rajin, bila dah jadi ahli, rajin-rajin sebarkan. Mana tahu ramai-ramai yang nampak faham. Okey, dia pun daftar jadi ahli baru. Lepas tu dia pun ada 5 orang yang ambil pakej pewarisan.
tuan-tuan akan dapat referral fee 20%. Jadi maksudnya kalau 5 orang cukup lah cover balik yang untuk ambil dokumen pewarisan tu. Jadi sama ada tuan-tuan bayar dulu lepas tu dapat balik ataupun tunggu dulu sebarkan dia dapat duit baru ambil. Jadi percuma, tak ada masalah, tak ada sebab untuk tidak ambil. Okey, itu yang saya nak beritahu. Kita dah tahu benda itu penting, benda itu sangat-sangat membantu untuk mengelakkan permasalahan di masa akan datang dan ianya mudah. Dan MyPusaka Online menyediakan 3 langkah mudah untuk menyediakan dokumen pewarisan 5 dalam 1. Langkah pertama, simple. Jadi ahli. Percuma. Bila jadi ahli dapat 7 manfaat yang bagus. Manfaat memang bagus lah. Okey, apa dia? Dapat aplikasi pengiraan faraid, dapat aplikasi draft dokumen pewarisan, dapat aplikasi untuk mula permohonan urus pusaka kalau ada ahli keluarga meninggal dunia, dapat gerbang ilmu untuk belajar tentang keuangan, harta dan pewarisan, dapat laluan mudah untuk dapatkan khidmat nasihat percuma, dapat laman web kalau kita nak kongsi maklumat itu kepada kawan-kawan kita, dan apabila kita buat kerja, kita dapat tarik ramai orang jadi ahli juga macam kita, sebab bermanfaat. Dan mereka ambil melanggan salah satu solusi yang ditawarkan dan tuan-tuan akan dapat skim referral yang menarik. Okey, mungkin bukan saja sekadar dapat cover balik kos 330 tapi mungkin dapat imbuhan yang lebih tinggi lagi. Jadi itu langkah pertama. Langkah kedua, bila dah jadi ahli, tengoklah dalam tu, cuba dan fahamkan konsep perancangan. Ada butang-butangnya, ada maklumatnya, ada digital note-nya, nak tahu apa itu wasi, apa itu penjaga harta, apa itu wasiat, apa itu pesanan, apa itu harta pencarian, apa itu nota waris. Itu basic. Kalau kita tak tahu, bila kita jadi ahli, semuanya maklumat ada tersedia. Okey. Dan bila dah faham, kita bayar 330, maka kita bolehlah mencetak dokumen maklumat yang kita dah masukkan dalam sistem tadi. Kita boleh cetak dan tanda tangan wasiat dan pesanan. Kita boleh cetak pengisytiharan harta pencarian kalau ada. Kita boleh cetak dan tanda tangan nota kepada waris. Tiga dokumen ni adalah satu dokumen lengkap yang boleh digunakan pakai apabila kita meninggal dunia. Tetapi saya sarankan, sebab ini semua DIY buat sendiri, saya cadangkan bayar tambahan RM400 untuk ada pakar untuk membantu menzahirkan hasrat kita, supaya hasrat kita cantik. Kalau kita tak pernah buat wasiat, kita buat walaupun ada aplikasinya, kadang-kadang tak berapa cantik. Tambah sikit lagi RM400 dan ada orang bantu supaya hasrat-hasrat kita, termasuklah kadang-kadang kita tak fikir pun untuk buat wasiat sedekah, ada. Tak ada kita tak fikir pun untuk menyelaraskan kitanya penama-penama harta-harta kita, harta-harta dana pantang kita. Pastikan penama tabung haji kita okey, tak penama KWSP kita okey, penama skim takaful kita okey. Jadi mesti ada orang untuk memantau ataupun memberi nasihat supaya dokumen wasiat ataupun pewarisan kita ni teratur dan cantik. Dan kalau kita rasa ataupun kami sendiri akan mencadangkan, tuan ni dalam keadaan kritikal, apa kata ada juga tambah dokumen hibah. Ada sikit tambah kos, tetapi ianya perlu jika perlu. Kalau tak perlu, tak perlu, tak apa. Tak payah buat. Ya? Jadi 3 langkah mudah yang sangat-sangat penting. Jadi, bila kita dah ada tu, seronok. Kalau kita dapat capai matlamat hidup yang sempurna. Okay, ada pendapatan, ada simpanan, ada harta, ada keluarga, ramai kawan, boleh suka-suka, sihat badan dan mati aman. Dan apabila kita meninggal dunia, waris kita tidak mudarat. Harta kita dapat dimanfaatkan. Dan kita tidak tinggalkan hutang yang tak berbayar. Roh kita aman dan diri kita dikenang. Tetapi lebih seronok kalau kita dapat bantu diri kita, bantu ramai orang, capai hasrat yang sama. Sampai itu kita dan mereka-mereka juga dapat tambah pendapatan. Jadi tuan-tuan dan puan, akhir sekali saya nak berpesanan. Orang yang cerdik adalah orang yang sentiasa mengingati mati dan sentiasa bersedia menghadapinya. Ingat pesanan saya. Fikir-fikirkan. Itu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.